Abdul Hamid bin Senik berumur 93 tahun, berasal dari kampung Paya Bungur, Kuantan, Pahang. Mempunyai 5 orang anak dan beliau merupakan salah seorang pejuang tanah air suatu ketika dahulu. Beliau pernah berkhidmat sebagai homeguard dan bekas polis bantuan darurat AC pada tahun 1948 selama 10 tahun. Pengalaman ketika beliau bertempur dengan komunis di Jeram Estate adalah antara pengalaman yang tidak mungkin dilupakan. Saya kerja Homeguard, AC lah ya. AC lah, AC juga. AC tu. AC ni kemudian yang mula masuk tu tahun 1948. 1948. Berapa tahun udah berkhidmat dalam homeguard? Bukan 10 tahun. 10 tahun ya. Pernah membunuh komunis? Tempur dia tembak saya dia belum. Tembak ya? Maknanya udah tembak dia ke dia tembak udah? Dia tembak saya dulu. Kemudian? Saya balas lah. Kecintaan beliau kepada perjuangan bangsa yang begitu menebal. Beliau telah bersama-sama di dalam UMNO bermula 1952 sehingga kini. Masa UMNO dalam tahun 50-an tu ya. Ni kalau pergi mesyuarat tu naik apa? Pergi ya. Naik apa? Pergi mesyuarat? Naik basikal ya. Malah beliau sendiri merasai susah senang perjuangan pemimpin terdahulu bagi memastikan kemajuan dan kesejahteraan negara dapat kita kecapi pada hari ini. Saya eloklah betul kerja keras di dalam UMNO ni. Setia sikit lah maknanya. Bagi Muhammad Siri Ahmad, 84 tahun atau lebih dikenali sebagai Aki, merupakan bekas kaki tangan kesihatan unit malaria di Pusat Kesihatan Gambang. Mempunyai 8 orang anak dan kini tinggal bersama salah seorang anaknya di Kampung Seri Fajar Gambang semenjak bersara dan kini bertugas sebagai Bilal di Masjid Kampung Seri Fajar. Beliau juga minat berkebun pada masa lapang. Sekarang Aki buat apa? Sekarang itulah buat kebun sikit-sikit. Biarpun merupakan ahli biasa, beliau juga merupakan bekas ahli jawatankuasa masjid dan jawatankuasa keselamatan kampung. Di dalam UMNO, beliau aktif sejak awal 70-an sehingga kini dan turut terlibat dalam program yang dianjurkan oleh UMNO Cawangan Kampung Seri Fajar. Saya mula mari dulu masuk UMNO. Mula-mula tak ada jawatan, saya ahli biasa ya. Di dalam UMNO, beliau aktif sejak awal 70-an sehingga kini dan turut terlibat dalam program yang dianjurkan oleh UMNO Cawangan Kampung Seri Fajar. Beliau juga komited dalam membantu jentera UMNO dalam setiap pilihan raya umum yang diadakan. Saya agak orang muda-muda nak duduklah dalam pertubuhan. Biar bersungguh-sungguh. Siapa sangka insan ini pernah membintangi filem Sarjan Hassan arahan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee sebagai pelakon tambahan. Biarpun hanya sebagai watak tambahan, namun pengalaman istimewa itu tidak mungkin dilupakan.
Izinkanlah saya pergi bersama Aziz menjadi askar, Pak. Siapa suruh awak stand ini? Saya bilang stand in. Tumpang stand in. Ambil pada mula sekali lah. Ini pingat khidmat bakti dalam tentera. Yang ni pun pingat khidmat setia daripada tentera juga. Yang ni maknanya pingat setia ni tentera apabila berkhidmat lebih daripada 18 tahun dia dapat pingat ni lah. Pingat setia. Yang ni Kongo mana PBB bawah pasal satu dulu. Tahun 61 pergi Kongo. Yang ni AMP ni mana ahli Kota Pahang lah. Ahli Kota Pahang. Yang ni dia dapat bau kemudian. Ni pingat khidmat, pingat jasa Malaysia. Tapi dia tulis itu darurat. Zainuddin Ahmad, 83 tahun, dikenali sebagai Pak Din, pernah berkhidmat sebagai askar Melayu Diraja pada tahun 1958. Pak Din berasal dari Perak dan pada tahun 1956 beliau berhijrah ke Pahang mengikuti keluarga angkat yang juga merupakan penasihat British yang menetap di Termeloh. Dia ni dibawa mai ke Pahang. Bawa mai ke Pahang, duduk di Termeloh selama 2 tahun. Mula berjinak bersama UMNO pada tahun 1980-an setelah dijemput oleh Yang Amat Berhormat Datuk Rashid Abdul Rahman yang ketika itu sebagai Menteri Besar Pahang. Bentuk Indonesia kontok pun Datuk Rashid, Tan Sri Rashid. Rashid. Dia mari cari semua. Masa tu belum ada UMNO lagi ni. Lepas tu dia tanya, siapa dia? Dia kata bekas tentera dalam kampung ni. Dia berdoa dengan berita, ada seorang kata orang panggil Aberdeen. Umum di situ lah. Dia kenal diri dia. Dia kata, awak minggu hari sini depan awak pergi pejabat kawan. Kau nak cerita sikit. Beliau aktif dalam aktiviti kemasyarakatan terutama di Kampung Seri Pandan dan memegang jawatan sebagai Ketua UMNO Cawangan Kampung Seri Pandan sejak 1981 sehingga sekarang. Pak Din juga mencipta sejarah sebagai ketua cawangan paling lama di UMNO bahagian Paya Besar iaitu selama 40 tahun. Bukan tahu politik, tak apa. Dia kata, awak seminggu sekali, awak kerap-kerap datang ke saya nak cerita lebih kurang secara politik ni. Manakala Mokhtar Ismail 84 tahun, anak kelahiran kampung Kecau Lipis dan pernah melalui zaman sukar ketika zaman pemerintahan Jepun di Tanah Melayu. Aki ni berasal daripada orang Ulu, daripada Kuala Lipis, kampung Kecau. Tidak ada jalan, melainkan jalan mati balik Kuala Lipis balik. Beliau merantau di beberapa tempat sehinggalah pada tahun 1971 disebabkan banjir besar yang melanda negeri Pahang, beliau mengambil keputusan berhijrah ke Felda, Kampung Sungai Pancing Selatan dan menetap di sini sehingga hari ini. Kakak cerita, 7 keluarga, 1 bah isi orang, 1 bah isi bawah. Kucing nak bawa pun boleh. Kalau anak faham, masuk rancangan, dia bagi duit. Bah disediakan, dia pun masuk sini. Tahun bila? 1972 hari Jumaat, 1971 hari Jumaat dia sampai ke sini. Makan duduklah kami di tengah padang ni, kutip-kutip kayu ni semua masuk nasi pakai kayu. Mula bergiat aktif sebagai ahli UMNO, beliau telah dilantik sebagai Ketua UMNO Cawangan Felda Pancing Selatan pada ketika itu. Lantik cawangan bulan 2 72. Jadi Ketua UMNO. Tak tahu mesyuarat pun pakcik. Atas jasa dan pengorbanan yang dicurahkan, beliau telah dianugerahkan Pingat Jasa Kebaktian dan Pingat Pangkuan Negara. Beliau turut menitipkan pesanan kepada pelapis-pelapis generasi yang akan datang agar terus menjaga negara dari dijajah semula. Jadi tak dapat nak diceritakan. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang amat sangat.
Mewarisi darah perjuangan daripada ibunya menjadikan Muhammad Dom bin Talib memilih untuk bersama-sama dalam memperjuangkan nasib bangsa tanah air. Ibunya antara wanita yang terlibat semasa penubuhan Parti UMNO di Johor, dan ketika itu beliau sempat mengikuti ibunya ke Johor dan menyaksikan detik-detik bersejarah penubuhan parti keramat ini. Datuk Onn Jaafar ni dia Menteri Besar Johor. Dia nampak solat di Dewan Menteri Besar. Tetapi Tunku Deraman ni dia dah lantik. Pasal dia tahu Tunku Deraman ni anak raja boleh memimpin. Tok Onn Jaafar ni otak dia memang ada cuti lah, ada baik lah. Muhammad Dom bin Talib kini berusia 89 tahun, merupakan bekas anggota keselamatan pada tahun 1962 sehingga 1988 dan memegang jawatan terakhir sebagai Ketua Balai Polis Sungai Lembing. Dalam kali Sungai Lembing, masa Sungai Lembing memang cabar, masa terlumbung tengah operasi, jenayah memang kuat. Dekat Sungai Lembing ni? Di Sungai Lembing. Jadi anggota saya lebih kurang 13 orang saja. Masa tu? Jadi tak cukup anggota untuk tampung tu, jadi saya terpaksa bekerja siang malam nak cover jenayah tu supaya jangan meningkat tinggi sangat. Beliau dilantik memegang jawatan pengerusi tetap UMNO Cawangan Kolek Sungai Lembing sejak awal 90-an sehingga kini kerana ketegasan dan disiplin beliau sebagai bekas anggota keselamatan negara. Berasal dari Negeri Sembilan dan kini menetap di rancangan Rumah Murah Kampung Kolek Sungai Lembing bersama isteri dan keluarganya. Pesannya kepada pewaris UMNO agar tidak bersengketa sesama sendiri kerana persengketaan boleh meruntuhkan negara. Jadi saya ni memang besar-besar sangatlah harapan saya. Daripada sebelum lagi bersara daripada pengurusi tetap ni, masa saya dalam polis lagi, harapan saya anak-anak Melayu, UMNO, janganlah bersengketa sama-sama sendiri. Muhammad Amin bin Abdul Razak, 82 tahun. Bapa kepada 8 orang anak ini telah menyertai UMNO pada tahun 1960 dan aktif terlibat dalam aktiviti pemuda UMNO di negeri Kelantan. UMNO tubuh tahun 1946 dah. Jadi orang tua saya dengan saya sendiri pun terlibatlah. Tahun 46 Tahun lagi 46 lah. lagi. 5-6 tahun umur masa tu. Dah kita lahir 39 kan. Sehingga pada tahun 80-an, beliau mengambil keputusan berhijrah ke negeri Pahang dan menetap di Felda Bukit Koh sebagai peneroka rancangan Tanah Persekutuan sehingga hari ini. Saya mari di sini penuh akan nama penuka. Lepas tu orang pilih imam. Sebab kita, ibu bapa kita orang imam kan. Beliau bergerak aktif dalam setiap aktiviti kemasyarakatan, terutama dalam UMNO Cawangan Bukit Koh. Beliau merupakan mantan imam masjid Kampung Bukit Koh dan kini merupakan wali hakim di kawasan Bukit Koh, Bukit Kuantan dan Bukit Sagu. Kata beliau, Melayu perlu bersatu bagi memastikan UMNO terus memimpin negara. Itulah pesan Haji Amin. Kita nak sihat kepada pemimpin itu. Malah kita bersatu je lah, tu je lah. Kalau boleh kita panggil semua orang Melayu ni bersatu. Kalau boleh. Tuai padi antara masa, esok jangan layu-layuan. Intai kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Diharapkan agar kisah perjuangan insan terdahulu ini akan terus dikenang dan menjadi pedoman kepada generasi hari ini dan akan datang. Tiada dahulu, maka tiadalah sekarang.
Semoga mereka ini sentiasa diberikan perlindungan dan kerahmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hendaknya. Upaya besar umumnya seperti mana yang kita buat lah. Kita berpendapat jati diri parti, jati diri ahli parti itu mendahului kata kepentingan lain. Kalau kita boleh kekal dengan jati diri sebagaimana sebab orang kita dahululah, orang Melayu dulu beri sokongan yang penuh terhadap UMNO, kita akan kekal berkuasa. Tapi kalau sekiranya kita ikut dengan power centric sekarang ni, tanpa merujuk kepada ideologi parti, ideologi UMNO sendiri dan sebenarnya ideologi orang Melayu sendiri, kita akan silap. So untuk itu tahun lepas kita dah cuba membayangkan balik kesungguhan orang dulu dengan mengenakan pakaian ketika tok nenek kita dulu memakai sewaktu mereka bersidang. Dalam keperbagaian pakaian itu, mereka mampu untuk menyatukan matlamat, menyatukan hasrat, menyatukan tujuan. Akhirnya mereka bina satu kekuatan. Bagi golongan muda, terutama yang hari ini telah diiktiraf akan sama-sama terlibat dalam arus politik negara yang berumur 18 tahun ke atas, satu perkara yang perlu diberi perhatian pada kelompok ini, bahawa apa yang mereka nikmati pada hari ini adalah usaha daripada orang-orang yang terdahulu, dan ianya tidak berlaku sendirinya tanpa usaha pengorbanan daripada orang terdahulu. Soalannya penerusan menghadapi keadaan yang lebih mencabar di masa akan datang adalah bergantung kepada generasi baru ni, dan generasi baru harus bersedia untuk bersama memperkukuh kekuatan kelompok mereka dalam berhadapan dengan cabaran yang berbagai. Dan sekali lagi, ianya tidak boleh berlaku kalau kita hanya sekadar kepada penumpang apa yang diusahakan oleh orang lain, dan kita harus juga berasaskan kepada kita, the builders, pembina, not passengers.